Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan Imam mengurusi Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, kita dapat berhimpun dalam majlis ilmu untuk meneruskan kuliah bulanan kita. Tuan-tuan, kita terus menggunakan kitab kita yang pertama, iaitu Sirus Salikin fi Tariqatis Sadatis Sufiyah. Juzuk yang ketiga, kita sampai pada muka surat 12. Muka surat 12. Di bawah sana dalam korongan ada pun masyayikh tariqah al-khalwatiyah. Kita start dari situ. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kita sambung perbahasan kita, masih lagi dalam membahaskan tentang pembahagian nafsu dan pecahan dia. So malam ni dia akan sambung, adapun masyayikh tariqah al-khalwatiyah itu, masyayikh maksud dia siapa? Tuan-tuan guru syekh-syekh ni. Masyayikh maksud dia kata jamak, iaitu para guru, para syekh ni melalui tariqah al-khalwatiyah, yang berkhalwat, yang berzikir, yang dalam menuju Allah ini dia ada masa untuk dia berkhalwah, dia panggil bersunyi-sunyi dengan Allah. Duduk tengah malam ke, tak ada siapa, dia aja. Maka masyayikh, adapun guru-guru tariqah ini, maka iaitu terkadang mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu. Talqin maksudnya zikir yang nak dibaca. Tuan-tuan guru tasawuf ni, tuan-tuan guru sufi ini, ada sebahagian dia dalam nak berzikir kepada Allah, nak menghampirkan diri kepada Allah melalui jalan zikir ini, terkadang mereka itu memberi talqin, memberi ucapan zikir yang nak diamalkan oleh murid mereka itu dengan 7 isim, 7 ismun, 7 nama. Nama Allah ni banyak, tapi kerana dengan jalan untuk sampai kepada maqam, satu maqam kepada satu maqam, sampailah kita mengaji apa? Yang terakhir sekali kepada maqam yang kita mengaji hari itu, al-ihsan itu, musyahadah dah, sampai kepada maqam al-baqa yang kita akan mengaji nanti, al-baqa'u billahi ta'ala. Maka jalan daripada kita ni hak nafsu ammarah, zikir apa kita nak buat? Kita nak amalkan.
Kita doa amal zikir itu sampailah pecah hawa nafsu kita ni, sampailah ke tahap kita boleh istiqamah, kita boleh mulazamah dia. Sampai ke situ, guru akan bagi zikir seterusnya. Yang kata masyayikh ni, zikir apa pula selepas tu? Dan zikir yang dianjurkan itu ada tujuan dia. Itu dia nak bahas tu. Ada tujuan dia. Baik. Maka dia kata, mereka akan bagi kepada anak-anak murid ni dengan 7 isim yang tersebut dahulu itu, seperti yang disebutkan akan dia oleh Syekhina Al-Wali Al-Kamil Al-Mukammil. Tu nama gelaran. Yang kata ulama-ulama dulu ni, kerana alim dia, kerana murabbinya dia ni, kerana hebat dia mendidik jiwa-jiwa manusia ni, dia biasalah tak, orang akan sanjung dia, orang akan gelar dia. Yang kata guru-guru ni, dengan amalan dia pun dah cukup dah. Tuan-tuan, kalau orang panggil satu tok guru ni Al-Arif Billah, maksud apa? Tinggi, ni wali. Al-Arif Billah, satu orang yang sampai kepada apa? Dia kenal Allah. Kenal sampai ke tahap kita dah bahas dah hari tu. Yang kita kenal ni apa? Orang sampai kepada tahap ma'rifah dengan Allah, al-wasil ilallah, dengan cara, dengan jalan apa? Dengan jalan syuhud, musyahadah. Bukan jalan tengok dengan mata kasar ni dah. Tapi hidup dia, ibadah dia, dia jalan syuhud. Kita sebut contoh hari tu apa tuan-tuan? Kalau kita buat kerja, ada CCTV, bos duk tengok daripada bilik dia. Kita punya kerja lagu mana? Tak aculah ha? Padahal bos tu keluar pergi makan. Tak? Tapi bos ni kata, depa ni kalau aku tak buah ni, ada hak murah tidur lah, ada hak macam-macam lah. Ada hak, dia buh CCTV 4 penjuru. Nak tengok staff aku macam mana dan pejabat aku ni, dia buh. Dia ada hak kelik-kelik lembu tu. Dalam bilik dia ada monitor, dia nanti tengok. Dia tak tengok pun sampai 8 jam kerja tu, dia tak tengok every second, tiap masa dia tengok. Ada. Dia ada keluar makan, ni keluar pergi tandai. Tapi kita masih ada hak tu macam mana tuan? Nampak tuan? Contoh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni Tuhan yang kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Tapi orang yang Allah Ta'ala bagi dia sampai kepada apa? Ma'rifatullah, sampai kepada Al-Arif Billah. Dia satu orang yang sampai ke tahap tu. Dia sampai kepada maqam apa? Iaitu dia sampai kepada Allah, ulama kata dengan jalan syuhud, iaitu dipanggil maqam musyahadah. Apa dia maqam musyahadah? Maqam musyahadah itu ulama kata iaitu maqam al-ihsan. Kita ulang banyak kali dah itu. Nabi kata dalam hadis, yang disebut oleh Jibril alaihi salam, yang kata ihsan tu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Atau kama qala. Yang kata ihsan ni apa dia? Iaitu hang beribadah pada Allah ka'annaka, seolah-olah hang tarah, hang melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, dan sememangnya kita tak boleh tengok Allah dengan mata kasar, tapi kita sampai kepada yakin ni apa? Fa innahu yaraka, Allah duk perhati kita. Macam tadi kan tak? Bos tu keluar ke, bos tu pergi tandas ke, dia tak peduli, dia kira apa? Aku sedang diperhatikan. CCTV tu menyebabkan aku rasa aku diperhatikan. Tu dia dah contoh. Balik kepada tajuk kita tadi, maka syekh-syekh ni, tariqah al-khalwatiyah ni, dia akan bagi zikir, di antaranya yang 7 tadi. Baik, seperti mana yang disebut akan dia oleh syekhina, oleh syekhuna al-wali al-kamil al-mukammil. Tu dia, wali yang sempurna, ia sampai kepada maqam yang sempurna, yang mukammil, dia boleh bimbing orang untuk menuju Allah. Sayyidi al-Syekh Muhammad As-Samman, atau nama dia nanti kita akan baca, iaitu Muhammad Ibnu Syekh Abdul Karim As-Samman. Baik, apa kata Syekh di dalam kitab dia yang bernama An-Nafahat Al-Uluhiyah fi Sulukit Tariqatil Muhammadiyah? Maka adalah mereka itu memberi talqin akan mereka itu pada hal ia di dalam nafsu al-ammarah. Ni kita berjalan menuju Allah ni, the starting point dia apa tuan-tuan? Nafsu ammarah, dia buat dosa.
Maka syekh ini akan bagi kepada murid dia dengan lafaz apa? Dengan zikir isim apa? Iaitu dengan la ilaha illallah. Itu kita doa amal. Itu seafdal zikir. Bermaksud apa tuan-tuan? Oleh kerana kita ni hari-hari bergelumang dengan dosa. Tadi dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa macam-macam. Dosa hati ni dosa kata dah lah. Dosa hati ni hak batin ni. Dosa hak zahir nampak mata, telinga, tengok orang lagu tu, mulut cakap hai orang, mengumpat orang tu lagi lah. Oleh kerana kita ni hari-hari tu, maka zikir hak paling sesuai yang bermula daripada iaitu la ilaha illallah. Nafi dulu hak lain. Barulah isbat Allah. Tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Tidak ada layak yang aku perlu takut melainkan Allah. Tak layak untuk aku ni iman melainkan Allah. Semua tu la ilaha illallah, tolak semua. Baik, padahal ia di dalam nafsu al-lawamah pula dengan zikir Allah, Allah, Allah. Tu nafsu lawamah. Lawamah ni kita baca apa? Nafsu yang suka mencela. Dia buat baik, celah-celah tu dia ada buat dosa. Kemudian dia insaf. Dia cela diri dia. Buatlah aku ni silap tapi buat benda ni. Macam tu. Zikir untuk orang yang duk ada tentang nafsu lawamah itu, zikir yang perlu dibanyakkan. Ini tuan-tuan bila baca ni jangan duk ingat. Itu zikir lain Ustaz, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Itu jalan lah. Itu yang sabit daripada hadis Nabi yang kita boleh amalkan, itu tak ada masalah, teruskan. Ini melalui tariqah kita ni nak, kita ada masa khusus. Ada masa khusus kita duduk dengan Allah ni. Zikir yang kita nak kena asuh jiwa kita ni, bila kita duk ada tan nafsu lawamah ni, Allah, Allah, Allah. Tu pelik bila orang kata kalimah Allah ni tak ada makna. Ada tuan. Kita siapa kita tak sebut subhanallah, Allahu akbar. Tuan-tuan, kalimah Allah itulah kalimah yang paling besar makna dia. Sehingga kalimah Allah itu, nama Allah itu, kalau tak diidafatkan benda lain pun tuan-tuan, tak disangkut pada benda lain pun, nama Allah itu sendiri ialah nama zat, nama kepada zat yang disembah, tu Allah. Qulillah, katakanlah wahai Muhammad, Allah. Qulillah malikus samawati. Banyak ayat sebut begitu. Nak zikir, antara zikir yang boleh diamalkan, zikir Allah, Allah, Allah. Okey. Untuk duduk tan nafsu lawamah, maka diberi zikir Allah, Allah, Allah. Tujuan dia apa? Supaya sampai kepada tauhid al-af'al. Tauhid al-af'al ni maksud apa? Tauhid al-af'al ni dia sampai kepada maqam yang kita musyahadah ni, syuhud ni, segala perbuatan yang berlaku atas muka bumi ni adalah Allah. Maksudnya bukan Allah buat, tapi dengan kehendak Allah, dengan ilmu Allah, dengan kudrah Allah. Tapi tuan-tuan jangan salah faham pula. Salah faham lagu mana? Oh, kalau macam tu orang buat jahat, Allah. Ya, dalam ilmu Allah, dalam takdir dia, dalam qada qadar dia, dalam ilmu, dalam kehendak, dalam kuasa dia, semua dalam kehendak Allah ni, dalam ilmu Allah ni. Kawan ni nak bunuh orang contohnya. Dia nak bunuh orang. Adakah Allah Ta'ala tak tahu dia nak bunuh? Tahu tak tahu? Allah tahu. Ilmu Allah, Allah tahu sejak azali. Ilmu Allah tu mencakupi segala-gala dia. Okey. Tentu jangan dia setengah orang dia fikir cara orang tak ngaji ni. Dia kata apa? Habis tu Tuhan duk suruh dia bunuh juga apa? Tahan, jangan bagi dia bunuh. Duk buat berapa orang jahat, duk buat orang baik. Kerana fikir cara kepala otak manusia tu betul lah kan? Buat orang jahat, buat setengah orang baik, setengah buat baik semua. Kita jawab kat dia, hang ingat Tuhan. Kan? Kalau kita Tuhan, kita fikir lagu tu, tapi Tuhan tak gitu. Saya bawa contoh, ulama-ulama contoh. Adakah semua maksiat itu kesudahan dia adalah neraka? Tuan jawab. Tuan mengaji ni semua ni. Adakah semua maksiat yang dilakukan oleh ahli maksiat itu kesudahan dia neraka? Tak. Tutup guru kita buat contoh. Orang Islam keluar ke medan jihad, berjihad, berjuang menegakkan kalimah Islam, menegakkan agama Allah. Dia berjihad. Di pihak sana ialah musyrikin, kafir.
Ada contoh, satu orang tu kafir melurumai, dia ni Muslim pi ke medan jihad, bertarung, daripada dua orang ni bertarung. Akhirnya dibunuh yang Islam ni oleh si kafir ni. Jahat tak perbuatan dia? Jahat. Dah kafir, menentang Islam, bunuh satu orang pejuang Islam. Ni nak kata tauhidul af'al, nak bagi faham tu. Maka kita kata buatan ni jahat. Dalam ilmu Allah, Allah tahu dia nak buat. Kesemuanya dengan kehendak dalam ilmu Allah. Kenapa Allah buat gitu juga? Kita tak payah fikir. Pasal apa? Tauhidul af'al. Bukan kita nak kena fikir siapa Tuhan buat begini, pasal apa Tuhan nak begini. Bukan kerja kita. Kerja kita makhluk ya. Okey. Bila kawan ni bunuh kawan ni jadi apa? Syahid. Syahid di jalan Allah, sebesar-besar pahala, sebesar-besar kedudukan, kerana dibunuh oleh satu orang musyrik, satu orang yang kafir, satu orang yang menentang Islam. Dia ni pemati syahid, gugur syahid, maka kesudahan dia syurga. Dia ini yang menentang ni, akhirnya makan tahun, esok tentang lagi. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi hidayah pada dia. Ada banyak asbab jalan hidayah tu, ada banyak asbab. Sampailah ke tahap dia insaf. Tuhan ambil kira ke semua hak jahat dia pernah buat, sehingga Tuhan kata aku tak kira. Hang dah bunuh sampai beribu orang Islam, hang dah tentang Islam makan tahun, tiba-tiba hari ni hang nak insaf kata hang orang baik apa semua ni. Tuhan bukan macam tu. Ringkas cerita, dia ni pun masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia tebus balik kesalahan dia pernah buat. Oh, setengah orang dia kata apa? Tebus apa? Duk lawan Islam sampai 30-40 tahun lah. Hidup dengan Islam 2 tahun, tuan-tuan mati. Allah dia tak suka gitu. Baik, tuan-tuan. Perbuatan jahat, maksiat yang dibuat oleh satu orang tu, bukan kesudahan dia semuanya murka Allah ataupun neraka ataupun azab dah. Kadang-kadang hak jahat dia buat bertapuk-tapuk tu jadi sebab dia teringat kat agama, teringat kat Allah. Jadi hati dia jadi nak berubah. Tuan-tuan buka sirah, baca cerita Sayyiduna Ikrimah, anak Abu Jahal. Perang Uhud Ikrimah lawan Islam, perang Badar lawan Islam, perang sebelum-sebelum lawan Islam. Akhirnya bila Ikrimah masuk Islam, apa dia kata? Dia kata, ya Rasulullah, kalau sebelum ni aku telah menginfakkan sejumlah harta untuk lawan Islam, hari ni aku nak menginfakkan 2 kali ganda. Aku belanja sebelum ni lawan Islam, aku belanja katalah 100,000 lawan Islam, kali ni aku nak belanja 2 kali ganda untuk bela Islam. Kalau sebelum ni aku lawan berapa kali siri peperangan untuk lawan Islam, lah aku nak berjuang 2 kali ganda. Ikrimah, apa kesudahan dia? Syahid jalan Allah. Kita tengok. Sebelum itu bunuh para sahabat, sehingga sahabat ni syahid di jalan Allah. Allah takdirkan kesudahan akhirnya anak daripada sulbi Abu Jahlin yang disebut jelas dalam Quran. Tak penentang-penentang Islam yang kita boleh sebut jelas ahli neraka. Abu Lahab kita boleh sebut ahli neraka, Abu Jahal boleh sebut. Pasal apa? Saya disebut macam tu dalam hadis dan dalam Quran. Tapi anak ni yang kata Ikrimah ni akhirnya apa? Masuk Islam, bela Islam, berjuang sampailah syahid. Jadi balik pada tadi tuan-tuan. Tauhidul af'al bermaksud apabila orang itu dia sampai kepada maqam melihat semua yang berlaku atas muka bumi yang fana ni, kesemuanya ialah af'alullah. Tapi bukan bermaksud kita menghina Allah. Allah menyebabkan musnah sana. Cukup kita kata semua dengan kehendak ilmu Allah, hikmahnya terserah pada Allah. Hikmahnya besar. Hikmah tsunami. Hari ni kita boleh tahu apa jadi. Kalau tengok awak tu kena, awak lah Tuhan buat lagu ni sampai lingkup ni, sampai musnah beratus ribu orang, berjuta orang ni. Hikmah COVID-19, lah kita tak jumpa, ke depan esok kita nanti jumpa. Dia kena hikmah ni tuan-tuan. Ada orang jumpa awal, ada orang jumpa lambat. Kerana dalam ilmu Allah ni, Allah yang susun semuanya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey, baca dengan zikir Allah, sampailah kepada tauhidul af'al sekira-kira tiada ia melihat akan segala perbuatan itu.
semua benda yang jadi ni, melainkan iaitu perbuatan Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, orang yang bila dia sampai kepada maqam ini, dia orang baik, dia tidak sombong. Aku baik pun Tuhan yang bagi taufik hidayah kat aku. Aku ni bukan terang mana pun, aku tahulah aku ni mengaji tak terang mana, ilmu pun tak terang mana, tapi Alhamdulillah Allah bagi kat aku kekuatan, bagi taufik, bagi hidayah, bagi inayah dia, sampai aku boleh main, duk mengaji, duk sembahyang jemaah, duk buat kebaikan, tak berasa sayang duit sangat, nak infak harta di jalan Allah, tak berasa tu. Dia tak ada ikatan dunia tu korang di hati dia. Dia duk teringat semua ni dengan tauhidul af'al tadi. Dia sampai kepada maqam tu, dia tak sombong. Satu. Yang kedua, kalau dia terbuat maksiat, dia taklah terlalu kecewa. Kerana apa? Kerana dia tahu mungkin Allah dah takdirkan aku macam ni, Allah nak aku insaf atas maksiat aku buat. Kalau tidak, aku tak reti yang kata erti insaf nak taubat ni. Berbaik sangka pada Allah. Nah, begitu. Baik. Sekira-kira tiada ia melihat akan segala perbuatan itu, melainkan iaitu perbuatan Allah Ta'ala. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu, padahal di dalam nafsu al-mulhamah. Nafsu mulhamah ni dia naik. Kita baca dalam Quran apa dia? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita baca selalu Tok Iman duk baca, duk ulang-ulang surah. Okey. Apa maksud dia? Nafsu yang atas daripada lawamah ni, iaitu dia sentiasa diberi ilham taqwa. Yang kita pernah baca hadis, kita ni di sisi kita ni ada bisikan, ada lammatul malak, ada bisikan daripada malaikat. Apa bisikan daripada malaikat? Ilham baik-baik ini. Satu, ilham pada Allah. Yang kedua, bisikan. Buat baik, tabung lalu dia tak buat pejam mata, kan? Contoh. Kemudian berasa nak main surah malam ni, lepas tu berasa nak pergi mengaji, berasa nak pergi beli kitab nak mengaji, nak menadah kitab sungguh-sungguh, atau dia main lamah. Celah-celah tu dia main pula lammatus syayatin ni. Dia main bisikan iblis syaitan ni. Tak payahlah. Dia kira nak bangkang hak kawan ni lah. Kalau saya nak bagi 10 tinggal RM1. Saya nak main mayang sekali dengan mengaji, main semayang saja cukup dah. Kalau tak ingat, iblis ni dia tak pandai kah? Dia orang baik-baik macam tuan-tuan. Dia kata apa? Pi ya, surah bagus lah. Orang lain tak boleh pi, hang boleh pi. Tapi semayang saja pun pada dah tu. Kan, nampak tuan-tuan? Nampak tak? Yang kata talbis tu kan, talbis tu halus. Pergi semayang saja pada dah tu. Orang lain tak boleh langsung, hang boleh. Habis semayang balik. Padahal ada lammatul malak tadi, duk kata apa? Duk pergi ya, ngaji lah lama tak dengar nasihat agama ni, tapi dia main hak ni pula. Tuan-tuan, iblis ini kadang-kadang dia nasihat kita buat kebaikan dalam kebaikan, tapi bila kita buat kebaikan, dia nafikan kebaikan ni. Macam tu. Daripada kita nak buat 3-4 baik, dia kata 1 cukup lah. Tu cara dia nak goda orang baik-baik. Dia pun tahu kalau aku kata kat Syekh ni jangan buat terus, tak berjaya. Lah dia bisik halus ya, 1 pun jadilah. Nampak tak tuan-tuan? Betapa halusnya yang kata jarum iblis ni. Okey, yang mulhamah ni maksud apa? Sentiasa nafsu tu diberi ilham yang baik-baik. Okey, untuk orang yang duk ada datang ni, maka syekh kita, para masyayikh kita, dia bagi zikir apa? Iaitu talqin akan murid mereka itu, padahal di dalam nafsu al-mulhamah dengan hu, tapi tak boleh sebarangan. Kalau la ilaha illallah pun tak istiqamah lagi, tunggu majlis tahlil baru duk baca, tak jadi. Nak main ke mana? Kan? Tak boleh. Dia kena step dia tu. Sebab tu kita kena faham, bila kita minta tasawuf dia step dah, satu dengan satu. Dah la ilaha illallah tu kita dah boleh dah. Kita nak pecahkan nafsu amarah tu, hak dia buat jahat sangat tu. Sampailah ke maqam apa? Lawamah. Ada jahat ada baik, ada jahat ada baik. Mungkin 50-50, mungkin baik 70, jahat ada 30 lagi, mungkin 80, mungkin 20%.
tapi tak sampai lagi kepada tahap mulhamah, duk sentiasa duk dapat ilham baik-baik saja. Duk tak zikir kita Allah, Allah, Allah. Allah pun tak boleh mulazamah lah hati lagi, kan? Ada masa kita terlupa kat dia, tak boleh lagi takat tu. Jatuh balik amarah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, teruk sungguh aku ni. Nampak tuan? Baik. Sampailah ia kepada tauhid apa? Iaitu tauhid al-asma. Apa dari dia? Huwar Rahman, itu ayat Quran. Huwar Rahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu semua nama Allah. Al-asma, semua nama Allah. Nama hak 99 tu. Semua dimula dengan apa? Huwa. Tujuan dia pada bila kita zikir tu bukan duk niat dia saja dah. Yang duk ada dalam hati dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim, dia Al-Malik, dia Al-Quddus, dia As-Salam, dia Al-Mu'min. Nama pun tak ingat, makna pun tak ketahuan, tak boleh. Satgi duk jadi huruf lain. Iblis mai dia duk merupa dalam mimpi lah tuan-tuan. Dia kata akulah Tuhan hang duk sebut selalu ni ku mai dah. Aku buka hijab hang tu duk menilau kadang. Jadi gila setengah. Jadi isim. Ngagak baik tuan. Sebab tu mengaji tasawuf ini, tujuan kita baca kitab ni tuan-tuan, kita ni mengaji umum ni. Tuan-tuan yang berminat untuk melalui ataupun kita memang nak menghampirkan diri pada Allah, sungguh dah pencen dah contohnya, dah Tuhan bagi kita ada masa yang lapang dan sebagainya, cari tuan-tuan guru pondok yang kita boleh ambil zikir dekat dia, yang dia ni mursyid, dia murabbi kita, dia boleh bantu kita, dia akan tengok, dia akan tanya kita. Dah, kalau dia bagi haji balik buat la ilaha illallah 1000. Boleh buat. Kalau boleh buat, alhamdulillah. Nah, kita nak pecah amarah dulu. La ilaha illallah. Boleh buat 1000 sehari. Tuan-tuan jangan pelik. Sebab tu tuan-tuan tengok kita baca tentang apa nama Hilyatul Auliya, tentang kemanisan hidup para wali ni tuan-tuan, bukan takat zikir. Kalau depa sembahyang, jangan kita berasa heran dengan qiyam depa sampai berapa rakaat, dengan sembahyang sebelah pagi saja sampai 400 rakaat. Itu berkat Tuhan bagi kat ulama-ulama para wali Allah ni. Kita pasal kita nak dapat 4 duha pun tak dapat. Tak boleh, tak sampai tuan-tuan. Dah tuan. Jadi kita duk kena dulu, kena cari guru mursyid dulu duk bantu kita dengan zikir apa semua ni. Baik. Hu ni bermaksud nak sampai kepada tauhid al-asma. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul, apa sampai tu, sampai Al-Quddus, Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, apa semua kita dah hafal 99 tu, baca dengan zikir tu. Baik, sekira-kira tiada ia melihat akan sesuatu melainkan ingat ia kepada asma Allah Ta'ala yang tersebut di dalam Asma'ullah Al-Husna yang 99 tu. Sekira-kira kalau dia tengok sesuatu, dia melihat sesuatu tadi, dia teringat kepada Al-Asma', nama-nama Allah yang mulia, yang 99 tu, yang baik-baik tu. Tengok apa nama, jadi gempa bumi contohnya, mati sampai beribu orang, beratus orang sebagai contohnya. Tuhan Al-Qahhar, Tuhan Al-Qahhar. Apa dia Qahhar? Kena ngaji ya. Tengok ada orang dapat nikmat, Masya Allah, nikmat banyaknya. Tuhan Maha Pemberi nikmat, Tuhan Ar-Rahim, Tuhan Ar-Rahman. Tengok ada orang yang dulu jahat bukan main, tiba-tiba tengok-tengok, hai hari ni main bagus, muka pun dapat bersih cantik walaupun baru keluar daripada penjara ke contohnya. Tuhan At-Tawwab, Tuhan Maha Penerima taubat. Nampak tuan-tuan? Jadi dia apa pun dia tengok, semua dia teringat tu. Tu dia panggil tauhid al-asma'. Dia sampai ke maqam itu. Baik. 99 itu kerana sekalian sesuatu alam yang mawujud ini, iaitu menzahirkan bagi asma'ullah Ta'ala, yakni kenyataan baginya pada orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala akan hatinya, itu dengan ma'rifah akan dia, dengan berkat membanyakkan akan zikrullah itu. Tapi dia tak boleh buat-buat tuan-tuan. Benda ni dia semula jadi oleh kerana memang dia duk zikir.
Dalam amalan dia itu memang dia ada Tuhan pengasih, penyayang, Tuhan penerima taubat, Tuhan pengampun, Tuhan pemberi rezeki, Tuhan pembuka, Tuhan apa semua ni. Dia duk memang zikir hak tu. Jadi bila apa yang jadi dalam hidup ni tuan-tuan, dia bukan lagu baru duk fikir, yang ni Tuhan apa ada kalau lagu ni. Tu tak jadi tu. Bukan macam tu. Jadi maknanya kita kalau macam tu, dia ni turun. Mungkin kita ni duk datang lawa mah kot. Ni terkejut pun tak sebut Allah, terkejut sebut benda lain. Kan? Terkejut mak hang panjang lagi lah lepas tu kan. Mak hang apa lagi? Pasang. Tak boleh ya. Pasal apa? Pasal itu tanda hati dengan otak kita tu, dia tak teringat Tuhan. Dia kalau otak dengan hati teringat Tuhan, dia lagu mana pun Allah. Macam tu lah kan. Tu tanda seseorang tu kita boleh tahu. Dia semula jadi. Dia tentang kita ni, roh kita ni, kita tak tahu yang kata rupa roh kita ni lagu mana. Hak cara mana kita asuh dia macam tu dia. Macam tu lah cara dia. Kita asuh dia dengan cara ingat Allah setiap masa, dia semula jadi macam tu. Dia bangkit tidur, dia tak payah fikir alhamdulillahillazi ahyana, tak payah fikir. Dia bukan lagu duk fikir. Dia macam tu lah. Dia nak pakai baju tu, dia nak baca doa ke apa kan, dia tak payah fikir. Dia semula jadi macam tu. Dia ada orang kata apa, dia panggil sebati lah dengan diri dia. Baik, kita baca pelan-pelan ni, pasal ni dia berat sikit ada bahagian ni. Okey, kemudian dia kata, dan adalah memberi talqin mereka itu kepada murid mereka itu hal ia nafsu al-mutmainnah dengan hak. Apa dia tu? Supaya sampai ia kepada tauhid as-sifat, sekira-kira tiada yang bersifat dengan hayyun itu pada hakikat itu, yakni pada sebenar-benarnya itu, melainkan Allah Ta'ala jua. Saya baca dulu laju tuan-tuan, jadi kita syarahkan. Dan tiada yang bersifat dengan alim pada hakikat itu, melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada yang bersifat dengan qadir, Tuhan Maha Berkuasa itu, Tuhan yang bersifat dengan perkuasa itu, qadir, Tuhan yang bersifat dengan perkuasa itu, hakikat itu, melainkan Allah Ta'ala jua. Saya kupas, ni panjang, berkaitan dengan sifat 20 yang tuan-tuan duk mengaji dengan tok-tok guru. Teruskan mengaji. Kerana apa tuan-tuan? Kerana itu salah satu jalan untuk kita sampai kepada ma'rifatullah. Tapi dari segi jalan tasawuf, amalan zikir dia tinggi dah tuan-tuan. Zikir ni la ilaha illallah, kemudian Allah, kemudian hu, kemudian haq. Tinggi lah. Tapi tujuan kita mengaji dalam usul din, dalam akidah, tujuan apa? Supaya kita kenal Tuhan kita, kenal Allah dari segi ilmu, dan sampailah ke tahap iman, yakin. Nanti kita berzikir baru dia selari. Ni mengaji akidah dak, duk zikir haq. Tak lagi jadi Nasrul Haq. Yang cerita alamak. Tak lagi jadi macam pelik-pelik. Tak lagi jadi terbit main, tak lagi aku ni jadi Rasul Melayu pula. Pasal apa tak? Pasal dia tak selari. Mengaji usuluddin, mengaji akidah tak kenal Tuhan. Sifat Allah tak kenal, nama Allah tak kenal. Dia kena mengaji. Ni kalau orang tanya apa nama sifat nafsiyah bagi Allah, apa tak tahu. Sifat salbiah tak tahu. Sifat ma'ani tak tahu. Ma'nawiyah tak tahu. Kata Asy'ariyah Maturidi, dua-dua di Nusantara Malaysia ni, akidah yang dipegang, yang diterima sebagai ahlu sunnah wal jamaah ialah aliran apa? Asy'ariyah. 13 sifat. Maturidi tambah apa nama ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, apa semua tu lebih lengkap 20. Jadilah jadi jalan hak kita pegang ni jalan ahlu sunnah wal jamaah. Lebih tak tahuan. Kena mengaji. Di masjid dia ajak, tuan guru kita ada mengajak kitab bakur. Bagus kitab mengaji supaya kita kenal. Ni kita jalan ni kita jumpa dah. Dia kata apa? Dengan zikir hak itu supaya sampai kepada tauhidus sifat. Tu guru duk mengajak tuan. Apa makna sifat ma'ani? Sifat ma'ani ni sifat yang ulama kata kita kena reti, faham sesungguh-sungguh. Sebab sifat ma'ani itulah sifat yang sebenar-benar sifat pada zat Allah.
Apa dia? Hak lepas daripada wahdaniyah tu qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Ada 7. Hak ni sifat yang ada pada zat Allah. Tok guru kita dia mengajar, dia tak memang mengajar akidah ni. Orang tahu ustaz mengajar akidah ni memang jenis kena slow. Memang kalau laju terjun gaung habis. Tak boleh laju. Tuan-tuan, ulama kita kata nak kenal orang pun ambil masa. Saya cikgu di sekolah ni tuan-tuan, budak hak baru masuk, contohnya tuan-tuan, satu kelas tu ada 30 orang. Kita bukan boleh kenal semua. Hang nama apa tak? Zahra. Bukan, saya Amni lah ustaz. Allah, aku dia ingat hang. Nampak tuan-tuan? Manusia pun kita nak kenal ambil masa. Tata hang nak kenal Allah ni sehari. Mana boleh? Takat kenal nama Allah saja ialah. Tapi kenal sekenal-kenalnya. Kenal yang kata zat yang disembah, yang kita selama ni sembah, kita beriman, kita percaya, apa dia? Mesti kena kenal. Betul, kena tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat berkuasa. Dengan sifat berkuasa itu Allah berkuasa untuk buat apa-apa. Allah itu dia berkehendak. Dengan sifat iradah itu, maka Allah itu berkehendak. Ada samaratus sifat pula, ada hasil daripada sifat Allah. Itu sifat ma'ani itu kena mengaji semua-semua. Sifat hak lain tu sifat juga, sifat nafsiyah, salbiyah tu tujuan untuk kita sampai supaya kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sambung. Kita tak mau itu bab akidah, bab tauhid, tuan mengaji dulu. Baik. Kita nak tengok dia kata sampailah kita ke maqam ini, iaitu kita sampai kepada tauhidus sifat. Sekira-kira kita tahu tiadalah yang bersifat dengan hayy. Apa maksud hayy? Sifat almarhum tok guru kita dalam kitab Baqarah, Syekh apa nama Wan Ismail, almarhum Syekh Padain yang kita kenal dengan Padain, dia tulis sifat penghidup. Allah yang bersifat dengan sifat apa, dia gunakan terma per. Kerana apa? Ada panjang bahasan dia, tapi kita nak sebut ya, ini halusnya ilmu ulama dalam menterjemah. Tapi cukup kalau kita boleh faham hayy, Tuhan yang bersifat dengan hayy. Hayy maksud dia hidup, penghidup. Okey? Allah yang bersifat dengan qudrah, berkuasa. Allah bersifat dengan iradah, berkehendak. Allah bersifat dengan ilmun, pengetahuan. Allah bersifat dengan apa nama? Hayyun, sama', pendengar. Allah bersifat dengan basar, pelihat. Maka samaratus sifat, ta'alluq dia apa? Allah Ta'ala maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha semua. Tapi sifat tu, okey, sampai kita faham macam tu, bila kita mengaji tasawuf dia kata apa? Dengan zikir hakun tu, sampailah kita faham sekira-kira tidaklah yang bersifat dengan hayy pada hakikat itu, yakni pada sebenar-benar itu, melainkan Allah Ta'ala. Hak lain semua. Kita ni tuan-tuan, kita ni wujud kita ni dia panggil wujud majazi, ke wujud hakiki. Yang wujud hakiki zat Allah dia. Kita boleh ada, boleh tak ada. Boleh duk ada ni, tak ada. Dia kata, tapi mana ni haji kita ni? Tak tahu tadi duk ada. Kan? Orang melilau cari tak jumpa. Dia kata, last sekali jumpa di mana? Jumpa di sekian-sekian. Tadi duk ada. Tak jumpa duk dalam belukang, duk lena. Apa tuan-tuan? Dengan izin Allah, dengan kehendak dia, dengan kudrah dia, boleh kita ni ada, boleh tak ada. Tapi tak, bukan maksud kita nak ulas nak cerita boleh hilang ke apa, tak. Tapi itulah kewujudan kita. Dalam duk ada ini kita boleh je tak ada. Okey, tidaklah yang bersifat dengan alim. Tuhan maha mengetahui. Alim ni sampai isim fa'il, Tuhan yang maha mengetahui, yang bersifat dengan pengetahuan ilmun, pada hakikat itu melainkan Allah Ta'ala. Dan tiadalah yang bersifat dengan qadir, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang bersifat dengan qudrah, yakni apa nama berkuasa, pada hakikat itu melainkan Allah Ta'ala juga. Dan tiadalah yang bersifat dengan murid. Murid ni bukan murid maksud dia murid ni lah, muridun maksud dia yang berkehendak ni. Tuhan yang bersifat dengan berkehendak, pada hakikat itu melainkan Allah Ta'ala juga. Dan tiada yang bersifat dengan sami', yakni pendengar,
Tuhan yang maha mendengar, pada hakikat itu melainkan Allah jua. Dan tiada yang bersifat dengan basir, dengan sifat basar, pelihat. Allah yang basir, Allah yang Tuhan maha melihat, pada hakikat itu melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dia ulama dulu dia tak buat umum terus, dia satu supaya kita faham. Kalau tuan-tuan perasan, kesemuanya ini ada kaitan dengan ilmu sifat 20 yang kita nak mengaji, khususnya lagi duk dalam bab sifat ma'ani bagi Allah. Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Ada 7. Semua ni ada kaitan dengan sifat ma'ani. Kalau kita mengaji tak faham lagi, kena mengaji lagi. Kena mengaji lagi hak ilmu usuluddin kita tu, sampailah kita faham sungguh. Lepas tu kita sampai ke zikir hak ni baru sampai. Kalau tak sampai. Dia tak tahu apa, dia zikir apa. Sama macam zikir hu apa? Huwar Rahman, Huwar Rahim. Kena tahu tu dulu. Nah, baik. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Okey, dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid mereka itu, padahal ia di dalam nafsu ar-radiyah itu dengan hayy. Maksud dia apa? Tuhan yang maha hidup, supaya sampai ia kepada tauhiduz zat. Tuhan yang bersifat dengan hayyun, penghidup ni, dia tujuan zikir tu supaya nak sampai kepada tauhiduz zat. Tinggi kan? Tadi tauhidul af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian tauhid apa tadi? Al-asma. Kemudian tauhid as-sifat. Kemudian tauhiduz zat. Tauhiduz zat, maksud dia zat yang kita mengaji la mawjud illallah. La mawjud illallah. Tidak ada yang wujud, tak ada yang wujud, melainkan Allah yang wujud. Apa maksud dia? Tidak ada yang wujud hakiki. Bahasa Melayu hakiki. Hakiki, wujud yang betul-betul wujud Allah. Kita majazi. Kita ni wujud yang bukan hakiki tadi. Apa bukti dia? Wujud kita dia ada tak ada kepada ada. Tu kita mengaji bab lepas wujud, apa dia? Sifat dia qidam. Tu dia panggil tertib ulama letak tu. Wujud, qidam. Lepas qidam, baqa. Lepas baqa, mukhalafatu lil hawadith. Lepas tu qiyamuhu bi nafsi. Lepas tu wahdaniyah. Lepas tu baru masuk ma'ani. Wujud, maksud dia zat Allah itu bersifat dengan wujud. Wujud mawjud, yakni hakiki. Tuhan itu bukan diwujudkan yang mawjud, tapi Tuhan itu bersifat dengan wujud. Okey. Wujudnya Allah ini sejak azali. Kita mengaji. Apa makna sejak azali? Bahasa mudah untuk tuan-tuan faham, sebelum ada garisan masa yang Tuhan cipta. Tu azali. Habis di mana? Wallah alam tak tahu. Dekat tu manusia boleh fikir daripada masa. Masa ni Tuhan cipta. Okey. Start daripada ada waktu, ada masa. Hak tu selepas tu semua nama dia makhluk. Hak azali zat. Seterusnya ulama tulis dalam kitab apa? Hak azali tu apa? Zat Allah. Betul mengaji zat tentang sifat 20 ni tuan-tuan. Kita kena mengaji. Kena mengaji kerana untuk menafikan ajaran-ajaran yang tak betul, yang sesat-sesat. Kita kena tahu apa itu jirim, apa itu jisim, apa itu arad, apa itu ada perkara-perkara yang mendatang di atas makhluk ni. Kita mengaji tentang makhluk yang kata nama makhluk selain pada Allah, dia ada hak tu. Hak tu kena mengaji, kena kenal diri. Kenal diri, kenallah Allah. Lagi kita tak kenal diri kita tak boleh kenal Allah. Sebab tu tuan-tuan jangan terkejut. Ada orang hari ni kerana tak mengikut disiplin mengaji ilmu akidah betul-betul, dia boleh menjisimkan Allah. Dia boleh mengatakan Allah Ta'ala ada tubuh, ada tangan, tapi tak seperti tangan kita, tapi tangan Allah. Ada tubuh tak seperti tubuh kita, tapi tubuh Allah. Allah itu turun daripada atas ke bawah, tapi melayak dengan dia. Macam mana tu? Allah tidak mengambil tempat daripada atas ke bawah, bawah ke atas. 6 arah tu Tuhan tak mengambil itu semua. Itu semua makhluk.
tempat makhluk, masa makhluk, kedudukan semua makhluk, Allah. Nanti kita mengaji daripada wujud, dia pergi kepada qidam. Qidam maksud dia apa? Tuhan itu dia huwal awwal wal akhir. Dia yang paling awal, dia tidak didahului oleh sesuatu dan diakhiri oleh yang lain. Kita ada didahului. Sebelum kita, pak kita menikah mak kita, lepas 9 bulan 10 bulan lahir kita. Mana kita ada starting point dia, ada masa dia kita main. Jadi kita ni tak qidam, tidaklah bersifat dengan qidam, sedia ada. Lepas tu, lepas qidam kita kena tahu baqa apa dia? Tuhan yang kekal. Kekal maksud apa? Tidak disudahi dengan fana, bermaksud tidak ada lagi selepas Allah itu benda lain. Mana Allah itu kekal. Kita tak macam tu. Lahir tu 1970, meninggal 2030 contohnya. Itu masa kita. Takat tu. Lepas tu hidup akhirat. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, ia bersifat dengan sifat yang kita duk mengaji dalam sifat 20 tu. Nah, baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sikit 2-3 baris kita baca. Yakni supaya sampai kepada tauhiduz zat, yakni la mawjud illa Allah, yakni tiada yang mawjud pada hakikat itu melainkan wujud Allah Taala. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid itu padahal ia di dalam nafsu al-mardiyah itu dengan qayyum supaya sampai ia kepada maqam al-baqa billahi ta'ala. Yang ni hak kita mengaji hari itu dah dikupai oleh ulama kita daripada kalam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Okey, tapi lagi sikit lagi. Dan adalah mereka itu, ni atas lagi, qayyum tu kerana maqam baqa'. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid itu padahal ia di dalam nafsu al-kamilah. Tadi tengok gelaran orang bagi kat ulama, Syekhuna al-wali al-kamil al-mukammil. Nampak? Kalau al-arif billah tu dia sempurna, dia punya nafsu dia tu, nafsu al-kamilah. Guru dia akan bagi dengan zikir Qahhar. Tuhan yang Maha Perkasa, yakni supaya sampai ia kepada maqam waliullah yang kamil lagi mukammil dan adalah faqir ilallah ta'ala, kata syekh kita ni, yang menterjemahkan kitab ni, yakni Syekh Abdul Samad Al-Jawi Al-Falimbani, yang menterjemahkan akan kitab yang bernama Sirus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin ini, telah mengambil ia akan zikir segala asma' yang 7 ini. Dia kata rendah diri syekh kita ni. Dia kata dia faqir. Adapun al-faqir ilallah, aku hak faqir ni, hak nama Abdul Samad ni, aku ambil hak zikir hak 7 nama 7 tadi tu daripada wali yang kamil lagi mukammil, qutbuz zaman, Syekhuna Sayyidus Syekh Muhammad Ibn Syekh Abdul Karim As-Samman, nafa'anallahu bihi wal muslimin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi manfaat dengan dia dan kepada orang Islam. Falillahil hamd wasyukru wallahul hadi ila sawa'it tariqah. Tu dia punya tok guru dia ambil daripada Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Karim As-Samman rahimahumallahu ta'ala. Nanti zikir yang dia ambil daripada guru dia tu. Okey, jadi kita daripada kita mengaji ni tuan-tuan, dengan hari ni kita iltizam untuk zikir la ilaha illallah sehari 10, 100, 500, 1000 aman, sampailah kita ni jadi tak gemak tuan-tuan. Ulama kata kalau macam tu punya zikir kita boleh buat sehari 1000, kita tak gemak buat dosa. Dia tak ada gemak, dia tak ada nafsu, tak ada selera tuan-tuan. Nafsu kita ni hari ni selera dia buat dosa kerana dia lapang. Apa dia lapang? Kerana dia tak diberi makan, dia lapang. Maka dia lapang benda-benda hak tak elok. Kalau dia dah kenyang dah dengan la ilaha illallah sehari 1000, sehari 100, dia dak hak dak lagi, hak istighfar lagilah, hak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Nabi sebutlah hadis tu, yang tu lagi. Sampailah ke tahap dia rasa tak seronok dengan dosa ni, tak seronok. Dia jadi tawak benda tu. Macam orang lah tuan-tuan, dia tak suka, dia macam benda tu pahit, tak suka, tak sedap macam tu. Sampai ke tahap tu tuan-tuan, nanti kalau kita ada guru, dia akan bagi naik sikit, Allah macam tu. Sampailah
kepada zikir yang terakhir, iaitu qahar, ya qahar, qahar, macam tu. Sampailah habis. Wallahu a'lam. Lepas ni kita akan masuk, dan lagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-lafzur rabi' wallahu a'lam. Dia nak main cerita tentang akal, dan adalah baginya itu beberapa bilangan maknanya. Wallahu a'lam. Panjang tajuk ni, kita tak ada baca perisai. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita pada bulan 4 Ramadan lah. Jadi kita sambung Ramadan, tazkirah macam biasa. Kita akan sambung kuliah kita, pengajian kitab kita lepas pada raya lah, insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah, salah silap, kasar bahasa, saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tangguh dengan tasbih farah suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.